Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa iqtana kalban, bela anjing sebagai pet. Bang siapa bela anjing sebagai menatang kesayangan. Dia bela anjing macam dia bela kucing. Dia bela anjing macam dia bela arnab. Bang siapa yang bela anjing, yang pelihara anjing macam dia bela menatang kesayangan. Laisa bikalbi said, yang anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk memburu. Wala masyiyah, yang anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk jaga menatang ternakan dia. Wala ard, dan anjing itu bukan anjing yang nak digunakan untuk menjaga tanam-tanaman. Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaum. Allah akan minus, akan tolak pahala yang dia dah buat. Tiap-tiap hari Allah tolak 2 qirat. 2 qirat maksudnya pahala sebesar bukit Uhud 2 kali. 2 kali bukit Uhud. Ini anjing. Ini yang kata anjing ni. Satu binatang yang Islam meletakkan dia macam tu. Kalau kita guna dia untuk tujuan-tujuan nak memburu, kalau kita guna dia untuk tujuan-tujuan untuk jaga menatang ternakan lembu kambing kita, kalau kita guna dia untuk jaga tanam-tanaman kita, tak apa. Tapi kalau kita guna dia, kita beli dia, kita simpan dia, kita pergi duk gomoi dia, kita pergi duk ambil gambar dukung dia, kita pergi duk cum hati hubun-hubun kepala dia, kita pergi duk selfie dengan dia. Tiap-tiap hari Allah minus, Allah tolak pahala yang kita duk buat ni. Kita sembahyang qabliyah subuh yang kata pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha. Lepas sembahyang subuh kita duk baca Quran sampai 4-5 muka. Lepas tu kita pergi jumpa orang susah, kita dengan senang hati bagi sedekah dekat dia RM5, RM10. Ni semua pahala yang kita duk buat ni, kalaulah ada tara besar bukit Uhud, Allah tolak 2 bukit Uhud. Kerana hang pergi duk bela anjing, buat pet, buat binatang kesayangan hang. Itu anjing. Hadis yang kedua riwayat daripada Maimunah. Dia kata, ya Rasulullah, ni sejak daripada sehari ni, dia kata daripada pagi tadi sampai lah ni, saya tengok muka abang nampak macam susah hati. Maimunah tanya Nabi, dia kata, abang ada masalah apa? Daripada pagi tadi ni dah nak sehari dah, saya nampak abang ni nampak macam ada benda tak settle. Nabi kata, cerita dia macam ni, Jibril janji nak jumpa aku semalam. Nabi kata, semalam patut Jibril jumpa aku. Falam yalqani, Jibril tak mai. Mana aku tak susah hati? Jibril sudah janji dia nak jumpa aku semalam. Aku tunggu sampai siang. Jibril tak mai. Apa salah aku? Tak kena aku tang mana? Apa hal ni? Aku ditinggalkan dalam keadaan tertanya-tanya. Aku jadi tak seronok hari ni. Wallahi ma akhlafani. Nabi kata, demi Allah, Jibril bukan jenis yang menyalahi janji. Nabi kata, Jibril dia bukan macam orang. Jibril bukan jenis yang menyalahi janji. Kalau dia janji nak jumpa, dia mesti mai. Tapi pasal apa Jibril tak mai? Qala, kata rawi hadis itu, fazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumahu dzalik ala dzalik. Rawi hadis kata, Nabi memang keadaan macam itulah daripada awal pagi bangkit tidur tadi sampai tak seronok. Summa waqa'a fi nafsihi jirru kalbin tahta fustatin lana. Dalam pada Nabi duk tak seronok tu, tiba-tiba mata Nabi sudah tangkap seekor anak anjing duk ada bawah pangkin tempat tidur Nabi. Jiru kalbin maksudnya anak anjing duk ada dalam rumah. Duk ada dalam rumah Nabi, rumah Maimunah ni, duk bawah pangkin anak anjing.
Dalam pada Nabi duk susah hati, Jibril janji nak mai semalam, tak mai. Dalam pada duk susah hati tu, tahu mata sudah nampak anak anjing duk ada bawah pangkin tempat tidur. Fa'amara bih fa'ukhrija. Nabi perintahkan, Nabi kata, bawa keluar anak anjing tu. Maka anak anjing tu dibawa keluar. Summa akhadha biyadihi ma'an. Kemudian Nabi pergi ambil air. Fanadhaha makanah. Nabi pergi percik-percik tempat anjing duduk tadi di bawah pangkin tu. Nabi pergi duduk percik tempat tu. Falamma amsa laqiyahu Jibril. Petang tu Jibril mai. Yang janji nak mai semalam tak mai, sampai sehari ni duk tunggu tak mai, petang Jibril mai. Faqala lahu, Nabi SAW kata dekat Jibril, dia kata, qad kunta wa'adtani an talqanil bariha. Nampak Jibril, Nabi terus kata, Nabi kata, wahai Jibril, hang janji nak jumpa aku kemarin. Nabi SAW kata dekat Jibril, dia kata, wahai Jibril, hang janji nak jumpa aku kemarin. Qala Jibril kata dekat Nabi, ajal. Ya, betul. Aku tak lupa. Memang aku janji nak mai semalam. Walakinna la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Tapi nama kata kami, bangsa malaikat ni, kami tidak boleh masuk rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada surah, ada gambar. Surah ni dia satu perbincangan lain pula. Kita dah baca dah dulu di Masjid Negeri Pulau Pinang. Surah ni ada satu pihak kata berupa objek patung yang apabila suluh cahaya dia menghasilkan shadow, bayang. Kalau ada benda jenis macam ni dalam rumah, malaikat rahmat, malaikat Jibril tak masuk. Hak masuk malaikat maut aja. Dia ni tak ada pantang apa. Ang duk tang mana pun cukup time dia sampai. Ni pergi baca hadis ni kata ini cantik ni mau uruh banyak lah rumah bagi malaikat maut tak mai dah. Dia ni tak ada pantang. Lain malaikat Jibril, malaikat rahmat, malaikat apa dia pantang banyak. Jibril kata, kami yang kata bangsa malaikat ni kecuali malaikat maut, kami tidak boleh masuk dalam rumah, la nadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Kami tidak boleh masuk rumah yang di dalam rumah itu ada surah, sama ada patung ataupun surah dalam arti kata gambar berlukis. Gambar berlukis. Kita pergi Central Market di Kuala Lumpur, dia ada artis-artis jenis rambut panjang, pakai bareta, jenis ni. Berapa? Nak lukis gambar? Dia tak berapa? RM50. Boleh jadi elok kah? Dia tunjuk gambar dia lukis dah. Gambar macam-macam orang. Kita kata lama kah? Dia tengok muka kita nampak tak apa susah sangat. Kan? Dia kata hidung macam jambu ayam ni, tak ada apa lah. Ni bagi kat saya 45 minit. Dia kata. Kita pun kata alright bos, kita pun duduk. Tengok sebiji macam kembang kita. Bawa balik pergi tempat frame bagus punya, gantung sama besar dengan Abdul Wahab punya gambar. Bubuh kedebuk di dinding tu. Jibril tak masuk. Dia kata yang ni bagi Ismet Ulam Raja je masuk. Dia kata aku tak masuk rumah macam ni. Yang tu dia panggil surah, gambar lukis. Maka Jibril kata dekat Nabi, aku tidak mukir janji. Aku bukan kata nak main semalam, aku tak main, aku mukir janji, aku lupa dah. Aku tak mukir janji dan aku tak lupa. Cuma masalahnya, kami bangsa malaikat, kami tidak boleh masuk dalam rumah, yang di dalam rumah itu ada kalbun, ada anjing, dan ada surah, ada gambar ataupun patung. Kami tak masuk. Rumah hang tadi, ada anjing duk bawah pangkin. Jibril kata, aku main dah kemarin. Tengok anjing ada, aku balik. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب. Nabi sallallahu alaihi wasallam lambat cerah pagi esok, Nabi panggil orang-orang dia, Nabi arahkan supaya bunuh anjing-anjing hadu ada.
Pasal apa? Pasal ini leceh punya kerja. Tapi duk dukung, duk selfie ni. Oh, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi apa dia? Satu, pengajaran dia, anjing tak boleh dibelah sebagai binatang kesayangan. Tak boleh. Anjing hanya boleh dibelah kalau sekiranya untuk tujuan nak berburu, ataupun untuk nak bagi jaga kebun, ataupun nak bagi jaga menatang ternakan. Itu boleh. Pengajaran yang kedua, anjing kalau ada dalam rumah, malaikat Jibril, malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah itu. Dan benda itu sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Alaikum bil aswadil bahim dhi an-nuqtataini fa innahu syaitan." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, "Alaikum bil aswadil bahim." Menjadi kewajipan hampa pi bunuh anjing hitam. Bahkan anjing hitam itu dhi an-nuqtataini, yang ada 2 titik putih di body dia. Dalam setengah tafsir hadis ni, dia kata apa? 2 titik putih itu ada di kening dia. Itu tafsiran hadis. Tapi dalam hadis dia tak sebut di mana. Dia kata anjing hitam yang mempunyai 2 nuqtah, 2 titik putih. Pasal apa? Fa innahu syaitan. Nabi kata kerana itu bukan anjing sebenarnya, itu jelmaan syaitan. Tuan-tuan nak percaya, tak mau percaya, tuan-tuan punya pasal. Itu hadis Nabi. Kan? Takut juga bila duk baca benda-benda macam ni, sekali ada pencinta anjing pula duk dengar lagu duk ayak mata belenang, dengar dia kata ni awak ni duk abang suruh bunuh anjing pula. Ya Allah, awak dah ada manusia zalim kejam macam ni. Tak mau. Kita baca hadis, hadis abang macam tu. Tidak bermakna Islam ini satu agama yang nak berlaku zalim, nak buat tahana, nak buat naya anjing. Tak. Pasal apa? Pasal di sana ada hadis Nabi SAW cerita pasal imra'ah bari. Nabi SAW cerita dekat sahabat-sahabat. Nabi kata, dulu ada satu kes, satu orang perempuan pelacur. Satu perempuan bari, perempuan jahat, pelacur. Tiba-tiba satu hari, ra'at kalban fi yaumin harin. Dia nampak anjing pada hari yang sangat panas, hari yang panas terik. Dia perempuan pelacur, jalan-jalan-jalan tengah padang pasir, nampak anjing di tengah panas terik, yang anjing itu yutifu bibi'rin, duk tawaf telaga, duk pusing telaga. Dia dahaga yang teramat sangat, tapi apakan daya, dia anjing. Dia nak turun pergi ambil air tak boleh. Dia duk pusing telaga tu. Dia duk pusing telaga tu. Qad adla'a lisanahu minal atash. Nabi kata lidah dia duk terjelen. Pasal terlampau dahaga anjing ni. Fanaza'at lahu bimuqiha. Perempuan pelacur ni bila tengok anjing ni dahaga yang amat sangat, dia jatuh kesian. Dengan menggunakan kasut dia pergi cedok air telaga, bagi anjing ni minum. Nabi kata faghfira laha, sebagai balasan kepada dia buat baik ke anjing itu, Allah ampunkan dosa dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis itu bukan dalil untuk selfie dengan anjing. Hadis itu adalah hadis yang nak bagi tahu dekat kita bahawa anjing ini walaupun dia binatang yang najis, walaupun perbahasan tentang najis tu pula dia main satu bab pula. Ada sebahagian ulama kata najis, seluruh badan dia tu najis. Ada sebahagian ulama kata no, kalau kita kering dia kering, pegang tak apa. Kalau salah satu parti, salah satu pihak basah pegang, najis, kena sama satu ayak tanah, 6 ayak mutlak.
Ada sebahagian ulama kata, no, yang najis tu cuma air liok dia yang duk melenjar dengan najis dia bila dia berak dan kencing. Hal lain tak najis. Itu perbincangan. Tapi pokok pangkalnya, anjing ni binatang najis. Itu pokok pangkalnya begitu. Di mana najisnya, Allah yang lebih mengetahui. Tetapi petunjuk daripada hadis Nabi SAW duk mai dekat kita. Tuan-tuan, apakah sebaik-baik petunjuk kepada kita? Sebaik-baik petunjuk kepada kita ialah hadis Nabi SAW dan Al-Quran itu sendiri. Detail petunjuk hadis. Nabi SAW kata, bekas ayam yang dijilat oleh anjing itu akan jadi suci apabila kita basuh bekas yang anjing jilat tadi ni dengan 7 kali air. Sekali yang pertamanya dengan air tanah. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maknanya anjing tu dia pergi jilat bekas, satu besen ada air dalam tu, dia main jilat air tu. Bekas tu kena sama. Najis tak najis anjing ni? Najis. Tapi walaupun dia satu binatang najis, boleh tak boleh kita pergi buat tahanan kat dia? Saja-saja lalu tepi dia, ambil paupah-nyok ke depan bagi belakang dia. Saja-saja tengok dia duduk tidur, pergi ambil batu hampuk atas belakang dia. Adakah itu Islam suruh? Islam tak suruh benda tu. Islam suruh kita berlaku ihsan kepada setiap makhluk Allah yang bernyawa. Tapi sampai nak buat satu kempen, nak pergi ajar orang, itu tak disuruh. Padan dengan habang aja. Ini anjing, cerita dalam agama dia macam ni, macam ni, macam ni. Kalau terkena najis dia kena buat macam ni. That's all. Saya yang paling kesian dalam episod ni dekat ustaz tu lah. Ustaz Iqbal ke apakah nama dia. Tuan-tuan boleh masuk internet, boleh tengok. Masya Allah, orang bagus. Dan trend masyarakat kita hari ni, bukan nak ambil tahu daripada A sampai Z. Dia nak boh ya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, kita baca dalam Facebook, mereka punya duk hantam ustaz ni, Masya Allah. Walhal dia tak dengar pun apa ustaz ni cakap di dalam program ni. Tuan-tuan boleh masuk internet, boleh keluar balik YouTube. Dia bercakap daripada awal sampai habis. Dia explain everything, cantik. Ustaz Iqbal ni, kalau tuan-tuan tengok muka dia pun lagi jernih daripada Ustaz Samsuri. Saya pun tengok dia, Masya Allah, tak mungkin Ustaz ni orang duk buah dia sedangkan orang tak tahu apa cerita sebenarnya. Tuan-tuan, awat kita jadi macam tu. Lagi baiklah kita pergi sebut Subhanallah wa bihamdi. Tuan-tuan, tolonglah, sudahlah kita perangai suka nak hukum orang, gopoh-gapah, tergesa-gesa ni, sudah. Ambil tahu, ujung panggil cerita, baru kita tahu. Yang silap ni apa dia? Geng yang duduk selfie ni. Mereka ni silap. Pasal apa? Mereka terlajak. Ustaz tu tak suruh buat lagu tu. Mereka yang terlajak pergi buat lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pengajaran daripada semua yang kita baca tadi apa dia? Satu, walaupun anjing tu binatang najis, tapi kita tetap dijanjikan pahala kalau kita ada ihsan, tolong dia. Satu. Yang kedua, jangan tak pasal-pasal kita pergi buat tahanah dan buat nayah kepada makhluk Allah yang bernama anjing. Jangan. Yang ketiga, tapi kita tak disuruh sampai ke tahap nak pergi dukung, nak pergi duk peluk, nak pergi duk cium anjing. Tidak disuruh oleh agama kita. Yang keempat, saya secara peribadi, saya rasa tak perlu kempen seumpama itu. Yang kelima, dengan ini saya mencadangkan kepada jemaah Masjid Al-Muttaqin, kita tutup topik touch a dog ini. Saya mencadangkan supaya tajuk ni tutup. Kita banyak benda lain nak bincang. Dan yang keenam, kita gantikan duk bercakap pasal anjing tak habis-habis upah hari dah ni dengan zikir kepada Allah. Kerana berzikir itu kita dibanggakan
oleh Allah di depan malaikat.